Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Yang dihormati dan dikasihi Al-Fadil, saudara pengurusi majlis Ustaz Muhammad Nur Hamzah, Ketua Dewan Pemuda PAS kawasan Hulu Terengganu. Yang dihormati dan dikasihi Al-Fadil yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Haji Awang, Presiden PAS, merangkap penasihat Badan Perhubungan PAS Negeri Terengganu. Yang dihormati dan dikasihi Al-Fadil Ustaz Azman Syafawi Abdul Ghani, Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Terengganu, merangkap naik Ketua Pemuda PAS Pusat, pimpinan PAS kawasan Hulu Terengganu, pengurusi dan jawatan kuasa PAS cawangan Kampung Kedai Maner, tuan rumah sekeluarga, muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya pada malam ini sekali lagi kita dapat berhimpun di pekarangan Kedai Maner ini untuk sama-sama menghayati dan memakmarkan majlis ceramah PAS yang dianjurkan oleh Dewan Pemuda PAS Negeri Terengganu. Dan saya sebagai tuan rumah, saya ucap terima kasih kepada Dewan Pemuda PAS Negeri Terengganu yang telah menganjurkan ceramah di dalam kawasan Hulu Terengganu dan secara khusus dalam Dewan Undangan Negeri Maner. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ceramah PAS ini, tuan-tuan sekalian, boleh dianggapkan sebagai sebuah universiti bergerak. Sebab ceramah PAS dimuatkan dengan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan agama Islam dan hubungannya dengan politik, dengan ekonomi, dengan pendidikan, dengan perundangan, dengan keselamatan negara dan berbagai-bagai lagi. Lebih-lebih lagi pada malam ini kita ceramah di bulan Ramadan, yang pengurusi dan penceramah kita yang pertama tadi telah menjelaskan bahawa bulan ini bulan yang berkat dan besar di sisi orang Islam. Kerana bulan inilah Allah Ta'ala menurunkan Quran daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia sekaligus pada malam yang dikenali dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedikit demi sedikit untuk memberi hidayat dan petunjuk kepada umat manusia seluruhnya, khususnya pada masa itu ialah orang-orang Arab di Mekah dan kawasan-kawasan sekitar. Quran diturunkan untuk membetulkan segala kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia pada masa itu.
Terutama sekali ialah kesalahan-kesalahan dalam bidang akidah, dalam bidang beragama, dalam bidang kehidupan masyarakat, pelaksanaan undang-undang dan berbagai-bagai lagi. Kita ambil contoh bahawa masyarakat Arab pada masa itu kebanyakannya menyembah berhala. Kalau kita baca sejarah di dalam Kaabah, keliling Kaabah, atas bukit Safa, atas bukit Marwah, semuanya patung-patung berhala. Yang mana orang-orang Arab Mekah khususnya menyembah patung-patung berhala. Maka Allah Subhanahu wa taala membetulkan dan memaklumkan kepada orang Arab melalui Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa menyembah berhala adalah satu kesalahan, satu perkara yang sesat. Bagaimana manusia menyembah berhala sedangkan berhala itu ialah perbuatan manusia. Manusia mengukir, membuat berhala, dan berhala itu tidak boleh bergerak kecuali dengan digerakkan oleh manusia yang tukang buat sendiri. Tiba-tiba mereka menyembahnya, dan itu adalah satu kesalahan dan menunjukkan ketidakcerdikan orang-orang Arab pada masa itu. Maka Allah Ta'ala mengingatkan bahawa menyembah berhala itu adalah satu kesalahan. Yang betulnya ialah manusia mesti berhenti daripada menyembah berhala, supaya manusia menyembah Allah Tuhan yang Esa. Jangan manusia membilang-bilangkan Tuhan. Manusia hanyalah mempunyai Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Dan manusia hendaklah menganut hanya agama Islam. Yang lain daripada agama Islam maka adalah salah. Dan Allah Ta'ala tidak akan menerima anutan yang dianut oleh manusia, sama ada Arab atau tidak Arab. Allah Ta'ala tidak menerima melainkan agama Islam sahaja. Sebagaimana yang Allah Ta'ala nyatakan di dalam Quran, Inna ad-din indallah al-Islam. Agama di sisi Allah ialah Islam. Dalam satu ayat yang lain Allah Ta'ala menerangkan, wa man yabtaghi ghayra al-Islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa-siapa yang menganut agama yang lain daripada Islam, maka anutan itu tidak diterima daripadanya oleh Allah. Dan pada hari akhirat orang-orang yang menganut agama Islam itu tergulung dalam gulungan orang-orang yang rugi. Maka dengan sebab itu saudara-saudara sekalian, tidak salah dan malahan amat sesuai di bulan Ramadan kita ini, bulan diturunkan Quran, kita mengingatkan bahawa ada satu agama baru yang diciptakan oleh Barisan Nasional yang dipimpin oleh UMNO yang namanya Islam Hadari. Islam Hadari bukan agama Islam. Tuan-tuan sekalian, siapa-siapa yang menganut agama Islam Hadari, maka dia bukan menganut Islam. Penganut Islam Hadari bukan penganut Islam. Pengamal Islam Hadari bukan pengamal ajaran Islam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi oleh kerana itu kita bertanggungjawab untuk menjelaskan satu perkara yang pokok bagi kita manusia. Sebab manusia ini, ulama-ulama kita menyatakan bahawa kita ada 5 perkara yang dipanggil keperluan. Dipanggil daruriyat. Kalau tak ada itu tak sempurna hidup. Yang pertama agama. Itu keperluan. Jadi kalau agama sudah silap,
agama Islam ditukar dengan Islam hadari, maka tidak ada artinya kita hidup sebagai manusia yang Allah Ta'ala menghendaki supaya kita beragama dengan agama Islam. Dan menjaga agama adalah satu perkara yang mustahak bagi kita manusia, khususnya umat Islam. Oleh kerana itu, untuk menjaga agama, banyak perkara-perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara lainnya, jaga agama daripada adanya orang murtad. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Malaysia hari ini dilanda oleh satu penyakit. Penyakit riddah, penyakit murtad. Ramai orang-orang Islam yang menukar agama. Yang menukar agama ataupun yang ingin menukar agamanya untuk didaftarkan. Ini sebagaimana yang diisytiharkan oleh seorang mufti dalam negara kita ini. Dia kata lebih daripada 250,000 orang yang ingin hendak mendaftarkan, orang yang mau menukar agamanya di dalam kad pengenalan mereka. Mereka nak ubah kad pengenalan, nak ubah nama dan nak ubah agama. Adapun yang tak diisytiharkan, tentu lebih ramai. Kalau sekiranya orang yang menganut agama Islam hadari itu bukan penganut Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka tentunya belasan juta orang yang telah perlu diperbetulkan. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Islam untuk menjaga atau dalam menjaga agama seseorang, dia mensyariatkan jihad. Jihad iaitu berjuang untuk menjaga orang-orang Islam daripada jadi murtad. Oleh kerana itu, sekalian ini, kalau kita nak jaga daripada berlakunya gejala riddah atau gejala murtad di dalam masyarakat kita, di dalam negara kita, maka selain daripada melalui sistem pendidikan, kita kena didik anak kita dengan pendidikan agama. Selain daripada itu, kita mestilah mencari Abu Bakar. Zaman Islam ada orang murtad selepas daripada Nabi wafat. Tetapi pada masa itu, kerajaan Islam dipimpin oleh Abu Bakar. Maka Abu Bakar mengisytiharkan perang. Sekiranya yang melaku murtad itu secara ramai-ramai, secara kumpulan, secara berpuak, yang boleh mengancam keselamatan negara, maka Sayyidina Abu Bakar mengisytiharkan perang. Dan sekiranya murtad itu berlaku secara individu, perseorangan, maka Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun menggariskan kepada kita panduan bagaimana tindakan yang sepatutnya diambilkan, yaitu man baddala dinahu faqtuluh. Siapa-siapa yang menukarkan agamanya, yakni dia murtad, maka hendaklah diambil tindakan menjalankan hukuman i'dam, hukuman mati ke atas orang yang melakukan murtad itu. Jadi sekarang tuan-tuan dan puan-puan, Abu Bakar tak ada, kerajaan Islam tidak ada. Maka untuk menjaga umat Islam daripada berlaku murtad, dan untuk menjaga kewibawaan agama kita, agama Islam, maka kita perlu kepada kerajaan Islam. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tugas untuk menjaga agama adalah tugas bersama di kalangan orang-orang Islam. Agama tidak dapat dijaga dengan baik kecuali adalah jika sekiranya adanya kerajaan Islam. Maka dengan sebab itu tugas untuk menubuhkan kerajaan Islam, untuk menegakkan kerajaan Islam adalah tugas bersama bagi orang-orang Islam. Sebagaimana yang Nabi antara lainnya ada bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa wa kana lahu hawariyun wa ashab
يستنون بسنته ويقتدون بهديه ثم إنها تخلق من بعدهم خلوق يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Nabi kata setiap Nabi yang Allah Ta'ala utuskan pada umatnya sebelum daripada aku, masing-masing bila mati meninggalkan pengikut-pengikutnya yang setia, sahabat-sahabat yang setia dengan menghayati sunnahnya, sunnah Nabi masing-masing, dan dengan menghayati hidayat dan petunjuk yang dibawa oleh Nabi masing-masing daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lama-kelamaan mereka ini, yaitu umat Nabi itu, dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang jahat. Antara tanda pemimpin yang jahat itu, yaquluna ma la yaf'alun, dia bercakap apa yang dia tidak buat. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, mereka buat apa yang tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang coba kita renung sekejap kepada kerajaan yang berada dalam Malaysia hari ini, yang memimpin negara atau yang memimpin negeri Terengganu pada masa ini. Mereka bercakap mereka orang Islam, tetapi Islam menjadi musuh ketat kepada mereka. Pejuang-pejuang Islam menjadi sasaran pada mereka. Orang-orang yang datang mendengar ceramah dalam peristiwa Batu Buruk dan dalam peristiwa Batu Nan pada tahun ini, apa yang berlaku? Mereka dilepaskan gas berbenih mata. Dan dalam peristiwa Batu Buruk bukan gas saja, ada orang yang ditembak dengan peluru hidup, tuan-tuan. Sedangkan babi-babi di Melaka tidak ada orang yang mau menembaknya, tuan-tuan. Tak berani tembak. Oleh kerana itu, bagi Barisan Nasional, babi rasa gembira hidup di bawah kerajaan Barisan Nasional. Sebab Barisan Nasional memberi jaminan masa depan cerah bagimu, wahai babi. Tetapi kepada pejuang-pejuang Islam, pendengar peminat-peminat Islam, kepada pendengar-pendengar ceramah, pas masa depan kamu tidak cerah. Sebagai contoh, kami telah buktikan di Batu Buruk. Kami boleh menembak kamu jika kami mahu, dan kami boleh buat apa saja yang kami mahu untuk kamu. Ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam negara kita ini, betul Nabi mengatakan summa innaha min ba'dihim khuluf. Mana selepas daripada Nabi itu, lepas daripada para Nabi diganti oleh pemimpin-pemimpin yang jahat. Mereka berkata tapi mereka tidak buat. Allah Ta'ala suruh mereka tak buat. Tapi wa yaf'aluna ma la yu'marun, mereka buat apa yang Allah Ta'ala dah suruh buat. Rubuh masjid, Allah Ta'ala suruh buat ke? Tak suruh dia buat. Apa ni, rapah tanah orang hak beri dah rakyat dengan tidak menyambungkan LMS. Itu Allah Ta'ala suruh ke tak suruh? Allah Ta'ala tak suruh dia buat. Tetapi Allah Ta'ala suruh dia tak buat, tuan-tuan sekalian. Dalam negeri Terengganu khusus, tuan-tuan sekalian, kita orang Islam dikehendaki mewujudkan pusat-pusat pendidikan Islam, sekolah-sekolah agama, tuan-tuan sekalian. Maka setakat Barisan Nasional mengambil alih negeri Terengganu pada tahun 2004, tuan-tuan sekalian, habis je pakat serah ke pusat. Sekolah-sekolah menengah agama di bawah Pentadbiran Kerajaan Negeri serah ke pusat, tuan-tuan sekalian. Sekolah rendah serap, sekolah rendah agama bersepadu yang kita buat zaman PAH dulu, tutup habis, tuan-tuan. Berarti Kurza yang duduk di bawah Pentadbiran Kerajaan Negeri, Nonok universiti sangat,
Kita ingat ke buat universiti baru? Atau Kudra dinaik cara jadi universiti tapi diserah ke pusat. Tidak lagi duduk di bawah kerajaan negeri, tuan-tuan. Harta Kudra berapa ratus juta tak tahu. Belum kira. Boleh kepada siapa, tuan-tuan dan puan-puan. Ini UMNO, tuan-tuan sekalian. Barisan Nasional yang memerintah negeri kita pada hari ini. Kalau kita nak tengok, nak hitung hak dia buat baik, kenapa? Yang pertama, rombok strategi. Yang kedua, arapah tanah orang. Hak tanah orang tu, dia ambil, beri ke orang lain pula. Sudah saya tengok betapa, tuan-tuan. Kita dah bagi dah, ada orang, apa nama ni, belum tamat LMS lagi, dia tutup dulu. Dia tamat dulu, tuan-tuan. Ini kebaikan yang UMNO buat, tuan-tuan. Kemudian tutup sekolah-sekolah agama benar yang kita buat, yang bersepadu. Serah pada kerajaan persekutuan, sekolah-sekolah menengah agama. Serah pada persekutuan, oleh agama Sultan Zainal Abidin. Ini UMNO, dia kata, dia berjasa kepada rakyat. Kerana berjaya menyerahkan pusat-pusat pengajian buah kerajaan negeri kepada kerajaan persekutuan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu yang Nabi sebut dalam hadisnya, innaha takhlufu min ba'dihim khuluf yaqulu ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Mereka buat apa yang Allah Ta'ala larang, dan mereka tidak buat apa yang mereka cakap sendiri. Tuan-tuan sekalian, bila berlaku begini, apa tugas dia? Apa tanggungjawab kita, orang-orang yang beriman? Tanggungjawab kita orang Islam. Tanggungjawab kita sebagai seorang rakyat negara ini, yang kita mempunyai hak untuk bercakap. Hak itu hak yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak yang diberi oleh Islam. Baik itu Nabi kata, "Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min." Siapa-siapa yang berjihad menentang kerajaan yang seperti ini, menentang mereka, maka fahuwa mu'min. Kalau dia berjihad dengan tangan. Kalau kita boleh berjuang dengan tangan, boleh berjihad dengan tangan, kita berjuang dengan tangan. Orang yang berjuang dengan tangan, dia beriman. Dalam negara kita ini, jihad kita, walaupun kita berlawanan dengan Barisan Nasional, jihad kita, jihad salmi, iaitu damai. Iaitu caranya, kita tidak berperang. Sebab itu kita tak bersedia nak lawan pulih. Sebab pulih itu adalah anak orang-orang kita. Anak kita, rakyat jelata, yang sepatutnya mereka juga menyedari hak dan tanggungjawab mereka. Tanggungjawab mereka adalah untuk menjaga keselamatan negara daripada dicerobohi oleh unsur-unsur luar. Bukan tanggungjawab mereka mencetuskan rusuhan di kalangan rakyat jelata. Tuan-tuan sekalian, jangan berani dengan orang yang tidak bersenjata. Tuan-tuan, jangan jadi macam pepatah Arab, asadun alaina wa fil hurubi ni'amah. Malik kerajaan Malaysia ini dalam pepatah Arab dibandingkan macam burung ni'amah. Burung ni'amah ni burung